Orang UTP sihat ni? Assalamualaikum. Sorry lambat. Tak apa Ustaz, tak apa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tak sihat ke Ustaz? Alhamdulillah. Tadi sambut hari jadi anak kedua. Birthday dia lagi. Okay, benar-benar saya mulakan majlis insyaAllah. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita ini dengan umur Furqan Al-Fatihah. Sebelum kita meneruskan majlis, hendaklah kita bacakan doa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taf alaina hikmataka wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat berkumpul sesama batch kita untuk mendengar ceramah usrah perdana yang akan disampaikan oleh yang dihormati Ustaz Adil Roslan, insyaAllah. Okay, baiklah, sebelum kita memulakan ceramah kita, hendaklah kita mengenali terlebih dahulu penceramah kita pada malam ini. Sebab kata orang, tak kenal maka tak arum, insyaAllah. Baiklah, nama penuh beliau merupakan Ahmad Adil bin Roslan. Beliau pernah bekerja sebagai ketua eksekutif Tarbiyah Sentap, penulis buku, penceramah dan juga komposer. Beliau berlatar belakangkan pendidikan di McGill dan dari 2013 hingga ke 2014 pernah belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, Akademik Ikatan Muslimin, Sekolah Menengah Islam Iraq. Bagi pencapaian beliau pula, beliau merupakan pengasas Tarbiyah Sentap. Buku pertama Tarbiyah Sentap telah dijual lebih daripada 100,000 naskah buku. Anda rasanya macam pernah tengok buku-buku tu kat sekolah dulu. Dan beliau juga telah menjelajah lebih kurang 300 institusi di dalam dan luar negara seperti New Zealand, Mesir dan Australia. Beliau merupakan penulis buku bestseller, telah menghasilkan lebih 60 lirik lagu viral dan juga pelajar semenarang SPM dan STAM. Baiklah, tanpa meninggal masa, kita menjemput Ustaz Adil Roslan untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Tetaplah di Jalan yang Benar, Wahai Anak Muda. Sallu ala Nabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang join pada malam ni Allah berkati kita, Allah rahmati kita, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dan moga Allah SWT memberi kita peluang untuk masuk ke syurganya tanpa hisap bersama-sama insya-Allah. Dan terima kasih sangat kepada pihak penganjur kerana sanggup dan sudi menjemput Ana ni, dan moga pertemuan kita pada malam ni tak sia-sia lah. Dan kalau Ana ada salah silap selepas ni, korang tegur je sebab Ana pun manusia juga. Kita kena saling tegur-menegur insya-Allah. Okey. Dalam banyak ceramah Ana yang rasa topik pada malam ni menarik lah. Tajuk dia pun dah tetaplah di atas jalan kebenaran wahai anak muda. Tajuk pun dah power dah.
Cuma persoalan yang tertimbul dalam tajuk tersebut yang sama-sama kita perlu fahami, apakah itu jalan kebenaran? Ini yang kita nak ulas sama-sama pada malam ini. Sebab hari ini semua orang mengaku dia betul. Orang yang buat maksiat pun dia mengaku dia betul. Orang yang berfikiran liberal pun dia rasa dia betul. Orang yang secularism pun dia rasa dia betul. Orang Syiah pun dia rasa dia betul. Orang kafir pun dia rasa dia betul. So, apakah itu kebenaran yang sebenar? Sebab masing-masing klaim, akulah yang paling betul. So, macam mana kita nak tetap atas jalan yang benar kalau kita tak tahu apakah itu kebenaran? Jadi sebelum saya mula dengan lebih lanjut, insyaAllah kita nak ulas dulu apakah itu kebenaran. Sebelum apa-apa, saya nak kenalkan dirilah. Nama saya Adini Ruslan, umur saya 28 tahun. Duduk di Shah Alam, Seksyen 7. Sekarang bekerja lah di Tarbiyah Sentap. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa, kita mulakan. Noktah yang pertama, apakah maksud kebenaran? Apakah itu kebenaran? So kalau kita perasan, setiap hari dalam solat, saya yakin korang semua solat 5 waktu, insyaAllah. Setiap kali solat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang benar. Apakah itu jalan yang lurus? Hari-hari kita doa, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan yang benar. Setiap hari kita doa, berkali-kali. Cuma apakah kita faham? Kita minta apa sebenarnya? Kita minta, ya Allah, bagilah aku jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus tu apa? Sebab kadang-kadang ada orang dia doa, dia pun tak faham apa yang dia doa. So Allah kata, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus tu apa? Jalan yang benar tu apa? Iaitu jalan orang-orang yang kami telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kami murka dan bukan jalan orang yang kami sesatkan. Itu Yahudi dan Nasrani. Persoalannya, siapakah golongan yang Allah telah beri nikmat? Kan Allah kata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kita doa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. So, siapakah mereka? Siapakah orang yang Allah telah beri nikmat? So, dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin. Mereka ialah orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, iaitu para nabi, para siddiqin, iaitu orang yang jujur dengan Allah, syuhada, orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang soleh. Inilah 4 golongan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka di akhirat. So, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan lurus tu apa? Jalan lurus ialah jalan orang yang telah Allah bagi nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka? Orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka ialah para nabi, para siddiqin, syuhada dan solehin. Cuma tak menjawab soalan lagi sebenarnya. Apakah jalan yang mereka lalui? Apakah jalan yang lurus, jalan yang kebenaran yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin? Apakah jalan yang mereka lalui? So Allah sebut dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalan yang lurus, inilah jalan kebenaran. Apakah itu jalan kebenaran? Ad'u ila Allah, mengajak manusia berdakwah kepada Allah ala basiratin, atas dalil yang nyata. Ana wa ittaba'ani, aku dan sahabat-sahabat yang mengikuti. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Maknanya kalau kita tengok satu persatu ayat ni, rupa-rupanya selama ni kita doa, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, sebenarnya kita sedang minta supaya Allah bagi kita jalan dakwah. Maknanya jalan kebenaran, jalan lurus yang kita minta selama ni adalah dakwah. Sebab apa? Saya ulang. Korang nak buat nota senang kan? Kita minta Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah jalan orang yang Allah bagi nikmat. Jalan orang yang Allah bagi nikmat ialah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Apakah jalan yang mereka lalui sehingga Allah kata mereka itu melalui jalan yang lurus? Jalan dakwah.
daripada surah Yusuf ayat berapa tak ingat. Maknanya saya ulang balik, selama ni kita doa minta jalan yang lurus tu, minta diberi jalan kebenaran, itulah jalan dakwah. Persoalan kita, kalau betul kita betul-betul nak jalan yang lurus, nak jalan kebenaran, dan hari ini alhamdulillah korang dah tahu, rupa-rupanya jalan yang lurus kita minta selama ni ialah kita minta supaya Allah bagi kita hidayah untuk buat dakwah. Dan korang dah tahu, oh rupa-rupanya kebenaran itu adalah jalan dakwah. Timbul lagi soalan, layak ke aku buat dakwah? Apa hukum dakwah? Dakwah ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke apa? Nak dakwah ni kena tunggu dapat gelaran da'i, pencetus ummah, imam muda, ustaz baru boleh buat dakwah tu. Itulah yang kita nak bincang sama-sama pada malam ni. Apakah itu dakwah sebenarnya? Kenapa saya nak cerita pasal dakwah ni? Sebab inilah jalan kebenaran. Dan ramai orang salah faham tentang dakwah. Saya bagi contoh. Kalau saya tanya Syed Syed Ismail, kita punya moderator. Okey, apa hukum bercita-cita jadi pendakwah? Boleh tak? Pada pandangan saya, boleh. Boleh Bercita-cita menjadi pendakwah. Okey, itu jawapan semua. Setiap kali saya tanya orang, semua jawab benda tu. Tak ada lagi yang jawab tak boleh. Tapi jawapan yang sebenarnya adalah tak boleh. Kenapa tak boleh? Dengar baik-baik sahabat-sahabat sekalian. Cita-cita ialah pilihan. Sedangkan dakwah tu kewajipan. Dakwah tu bukanlah satu kerjaya tau, sehingga boleh dicita-citakan. Tapi dakwah tu kewajipan. Sebab itulah kita tak boleh bercita-cita jadi pendakwah. Sebab apa? Sebab dakwah tu memang wajib pun. Kita bercita-cita ke tak bercita-cita je, kita wajib dakwah. Dakwah ni bukan satu kerjaya, tapi dakwah ni satu kewajipan. Contohlah kita tanya orang, kerja kau apa? Kerja aku pendakwah bebas. No, itu bukan kerja. Ada tak orang kita tanya dia, kau kerja apa? Kerja aku penyolat bebas. Tak ada. Sebab solat tu wajib. Kita ni bercita-cita jadi engineering ke, bercita-cita jadi doktor ke, pensyarah ke, tukang sampah-sampah ke, pakai bensin ke, solat ni wajib juga. Sama juga sebenarnya dakwah itu wajib dilakukan oleh semua orang. Dakwah ni bukanlah cita-cita ataupun bukanlah satu kerjaya. Tapi hari ni orang ramai anggap dakwah ni kerjaya. Oh, dakwah ni best lah kalau buat dakwah nanti jadi famous, dapat banyak duit. Best lah masuk rancangan ni nanti dapat title, dapat famous. Silap. Benda tu satu salah faham. Dakwah adalah satu kewajipan. Semua orang, tak kisahlah kau ni ustaz ke, bukan ustaz ke, pakai kopiah ke, tak pakai kopiah ke, muda ke, tua ke, ambil kos agama ke, tak ambil kos agama ke, miskin ke, kaya ke, famous ke, tak famous ke, pandai cakap ke, tak pandai cakap ke, muda, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, semua di kalangan kita wajib buat dakwah. Sebab apa? Sebab dakwah inilah jalan kebenaran sebenarnya. Inilah jalan yang dilalui oleh semua daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua para Nabi melalui jalan yang sama, jalan yang lurus. So kalau kita nak berjaya kat dunia ni, ikutlah mereka, ikut jalan dakwah. InsyaAllah kita akan selamat. Sebab apa? Sebab dakwah tu wajib. Semua orang wajib buat dakwah. Tapi saya tak layak, Ustaz. Saya banyak dosa. Saya ni selalu cakap tak suka bikin. Okey. So noktah kedua yang saya nak sampaikan ialah, apakah alasan yang orang selalu guna untuk meninggalkan dakwah? Alasan yang pertama. Alasan pertama ialah, saya ni tak baik lagi. Saya ni banyak dosa. So saya tak layak buat dakwah. Jawapan dia, dah tahu banyak dosa, lagilah kena buat dakwah sebenarnya. Jangan jadikan dosa yang kita buat sebagai alasan untuk kita meninggalkan dakwah. Yang kita patut tinggalkan ialah dosa tu, bukan tinggalkan dakwah.
Yang ni kita tinggalkan dakwah, lepas tu berterusan buat dosa. Jangan macam tu. Sama lah. Kalau kita banyak dosa, adakah kita tak layak untuk solat? Tidak. Banyak mana pun dosa kita, besar mana pun dosa kita, kita wajib solat dan kita layak untuk solat. Tak ada istilah, kau ni tak layak lah solat. Tak ada ilmu, kau ni jahil. Kalau kau nak solat, kau kena jadi ulama dulu. No. Sebab solat tu wajib. Sama lah. Kita ni baik ke, kita ni jahat ke, banyak dosa ke, tak banyak dosa ke, kita semua layak untuk buat dakwah dan kena buat dakwah. Sebab apa? Sebab melalui dakwah Allah akan baiki diri kita. Kita kan kata kita banyak dosa. So kalau kita nak Allah ampunkan dosa kita nak Allah baiki diri kita, caranya ialah buat dakwah. Sebab Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah dan ucapkanlah kata-kata dakwah, buatlah dakwah. Ganjaran untuk orang yang buat dakwah apa dia? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan baiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kamu. Maknanya alasan tadi tu tak terpakailah kalau kita kata saya ni tak layak buat dakwah sebab saya banyak dosa. No. Sebab kalau betul lah kita ikhlas dengan kata-kata kita tu, bila kita tahu kita banyak dosa, lagilah kita akan sungguh-sungguh buat dakwah. Sebab kita tahu bila kita buat dakwah, ganjarannya adalah Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah akan baiki diri kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa ramai orang tinggalkan dakwah ialah aku bukan ustaz. Aku tengok dah kerja tu. Oh, bagus. Sambil makan tu. Padu Nazmi, I love you. Alasan kedua kenapa ramai orang tinggalkan dakwah ialah sebab mereka guna alasan aku ni bukan ustaz. Aku ni bukan ulama. Ataupun bila ada orang buat dakwah, kita kata kau ni bukan ustaz, kau tak layak buat dakwah. Dakwah ni tanggungjawab semua orang. Tak kira lah kau ni penyanyi ke, pelakon ke, engineering ke, penulis ke, ustaz ke, doktor ke, tak belajar apa-apa ke, menganggur ke, kita semua layak buat dakwah. Takkanlah kita nak mengharap-harap ustaz-ustaz yang buat dakwah. Dah lah hari ni ramai orang mengajak pada maksiat. Tiba-tiba umat tengah rosak, umat tengah diuji dahsyat-dahsyat ni, macam-macam ideologi dan pemikiran-pemikiran sesat sedang menular sekarang. Lepas tu kita nak mengharap ustaz-ustaz je. Dah lah ustaz sikit. Kan? Dah lah ustaz sikit. So takkanlah nak harapkan dia orang. Tidak, kita kena bertungkus-lumus, bekerjasama, berganding bahu untuk sama-sama kita mengajak manusia ke arah kebaikan, buat dakwah. Alasan ketiga, kenapa ramai orang tak nak buat dakwah? Ramai orang kata nak buat dakwah ni kena perfect dulu, kena sempurna dulu. Aku ni tak perfect, aku ni banyak dosa, aku ni tak sempurna. Sahabat sekalian, mana ada orang sempurna kat dunia ni? Ini alasan paling famous lah daripada dulu sampai sekarang. Nak sempurna, nak perfect, baru nak buat dakwah. Ataupun bila orang tu perfect, baru kita nak terima dakwah orang tu. Sejak bila pula syarat nak buat dakwah ni kena perfect? Tak. Kalau kita banyak dosa pun, kita masih kena buat dakwah juga. Bahkan kita wajib buat dakwah. Nak tunggu sempurna memang tak adalah orang akan buat dakwah kat dunia ni. Sebab ada seorang pun sempurna. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Alamak. Nice. I love you. So dalam bab sempurna ni, saya nak bagi tahu satu benda lah. Bila kita bagi nasihat, contohnya saya bagi nasihat, saya bagi ceramah pada hari ini, bukanlah bermakna saya bersih daripada dosa. No. Tidak sama sekali. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada dosa. Saya pun banyak dosa juga. Saya pun banyak aib juga. Saya yakin semua orang yang join pada malam ni masing-masing, termasuk diri saya sendiri, ada aib masing-masing dan kita semua ada struggle untuk nak berubah. Masing-masing ada struggle dalam nak meninggalkan maksiat. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang jatuh. Kita semua ada aib masing-masing. Sebab itulah jangan anggap bila saya buat dakwah ni saya perfect. No. Saya banyak dosa juga. Dan saya sendiri pun banyak aib dan saya mohonlah supaya korang pun doa dengan saya. Saya pun nak berubah juga. Dan perjuangan nak berubah ni perjuangan sampai mati.
Selagi tak mati, selagi itu kita berisiko untuk tergoda dengan hasutan iblis. Tapi ingat, ketidaksempurnaan kita itu bukanlah alasan untuk kita meninggalkan dakwah. Ada seorang ulama dia menyebut, idza lam ya'id fin nas man hum dzambin, jika orang yang berdosa tidak boleh memberi peringatan ataupun tidak boleh beri nasihat kepada manusia, faman ya'idul 'asina ba'da Muhammad, maka siapakah yang akan menasihati orang-orang yang berbuat derhaka setelah Nabi Muhammad? Kata-kata yang cukup sentaplah, which is ulama tu kata, kalaulah orang yang buat dosa tak layak untuk bagi nasihat, maka siapakah yang akan menasihati orang-orang yang buat dosa ni melainkan Nabi Muhammad? Maknanya apa? Walaupun kita banyak dosa, kita layak untuk menasihati orang lain. Rokok, contoh hal, kawan kita hisap rokok. Tiba-tiba dia nampak kawan dia hisap rokok. Walaupun dia hisap rokok, dia boleh tegur kawan dia supaya jangan hisap rokok. Boleh. Dapat pahala insya-Allah. Cuma insya-Allah tak terkesanlah dakwah tu, kawan kita tu takkan berubah lah. Yelah, kita nasihat dia hisap rokok. Tapi kita pun hisap rokok, confirm lah kena tutup. Kau nak tegur aku, kau sendiri lu. Itu bab penerimaan lah. Tapi bab kewajipan, kita layak. Walaupun kita hisap rokok, kita nak tegur kawan kita yang hisap rokok, boleh dapat pahala. Cuma bab kesan dakwah tu, insya-Allah tak ada kesan lah. Sebab orang akan tengok apa yang kita buat, bukan apa yang kita cakap. Alasan yang terakhir, kenapa ramai orang tinggalkan dakwah pada hari ini? Ramai orang tinggalkan dakwah. Alasan yang keempat, kenapa ramai orang tinggalkan dakwah? Sebab mereka takut cakap tak suku bikin. Takut jadi hipokrit. Contohnya, ayat ni, aku tak nak jadi hipokrit lah. Depan orang acah-acah dakwah, belakang orang aku pun buat dosa juga. Ini kan masalah. Kadang-kadang kita pun pernah terfikir macam tu kan. Aku tak nak jadi hipokrit lah. Semangat dakwah, tapi bila duduk seorang-seorang buat dosa. Korang nampak tak apa yang saya nampak? Kalau korang perasan, Iblis, laknatullahi alaih, Iblis ni sangat licik dalam menipu dan merosakkan manusia. Orang ramai tinggalkan dakwah sebab mereka rasa dirinya cakap tak serupa bikin. Lalu yang mereka tinggalkan ialah dakwah, bukanlah dosa yang mereka lakukan. Nak saya bagi jelas macam. Saya bagi contoh. Ada seorang yang nama dia Syamsul. Syamsul buat dakwah. Pada masa yang sama, Syamsul buat dosa juga. Soalan, apakah yang Syamsul perlu kekalkan? Dan apakah yang Syamsul perlu tinggalkan? Sepatutnya yang Syamsul perlu tinggalkan ialah dia mesti terus buat dakwah. Dan yang Syamsul perlu tinggalkan ialah dosa yang dia buat. Tetapi liciknya Iblis, mereka goda Syamsul sehingga Syamsul tinggalkan dakwah dan teruskan dosa. Habis masalah. Sebab itulah saya nak korang faham something. Apabila kita mengajak orang ke arah kebaikan, itu bukanlah bermakna kita ni hebat. Ataupun itu bukanlah bermakna kita telah amalkan semua benda yang kita cakap. Contohnya, saya kata kat korang, sahabat sekalian, tinggalkan dosa. Itu bukan, bila saya kata saya suruh korang tinggalkan dosa, itu bukan bermakna saya ni dah berjaya tinggalkan dosa. Tak. Saya mengaku saya cakap tak semua dikit juga sebenarnya. Sebab saya pun ada dosa juga. Tapi nak kata bila orang buat dakwah, itu bukanlah bermakna dia telah amalkan semua yang dia dakwah. Tak semestinya. Sebab itulah Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh anak murid dia, which is anak murid dia bernama Mutarrif bin Abdullah. Hasan Al-Basri suruh anak murid dia Mutarrif untuk buat dakwah. Yang mana Hasan Al-Basri berkata, ya Mutarrif, ashabi, wahai Mutarrif, buatlah dakwah, berilah nasihat kepada sahabat-sahabat kamu. Lepas tu Mutarrif menjawab, inni akhafu an aqula ma la af'al. Sesungguhnya aku takut cakap tak seperbikin. Aku takut aku ni cakap tapi aku tak amalkan. So Hasan Al-Basri membalas, ya rahmatullah, wa aina yaf'al ma yaqul. Semoga Allah merahmati kamu. Dan siapakah pula di antara kita yang mampu melakukan semua perkara yang dia telah cakap?
Nak kata asal Abbas ni tu siapa je antara kita semua yang cakap sebelum bikin. Sebenarnya kita semua cakap tak sebelum bikin. Tapi apa Hasan Al-Basri menyebut selepas tu? Syaitan akan bergembira jika berhasil mendapatkan pemikiran seperti ini daripada kamu, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menyuruh kepada kebaikan dan tidak akan ada seorang pun yang mencegah daripada kemungkaran. Maknanya apa? Kalau kita gunakan alasan aku takut hipokrit lah, aku takut cakap tak sepemikir lah, sebenarnya inilah yang setan inginkan, sampai akhirnya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan akhirnya kita tinggalkan dakwah. Sebab itulah ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni la'amurukum bil khair." Sesungguhnya aku menyuruh kamu dengan perkara kebaikan, namun itu tidaklah bermakna bahawa semua yang aku perintahkan kepada kamu telah aku lakukan. Akan tetapi aku mengharapkan pahala dengan menyuruh kamu melakukannya. Saya ulang balik kata-kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, sesungguhnya aku mengajak kamu dengan perkara kebaikan, namun itu tidaklah bermakna bahawa semua yang aku ajak kepada kamu telah aku lakukan. Akan tetapi aku mengharapkan pahala dengan menyuruh kamu melakukannya. Maknanya bila kita buat dakwah, tak semestinya kita dah amalkan benda tu. Tapi kita buat juga dakwah sebab apa? Sebab kita nak mengharapkan pahala dakwah tersebut. So, janganlah jadikan alasan aku banyak dosa, aku takut jadi hipokrit sebagai alasan ataupun tiket untuk kita meninggalkan dakwah. Okey, seterusnya. Noktah yang ketiga. Noktah pertama tentang apakah itu kebenaran. Kita pun dah tahu kebenaran itu ialah dakwah, jalan dakwah. Lepas tu kita dah tahu noktah kedua, apakah alasan-alasan yang membuatkan ramai orang tinggalkan dakwah. Dan yang ketiga, noktah ketiga saya nak kongsi adalah dalil-dalil kewajipan dakwah dan ancaman kalau kita tinggalkan dakwah. Ini penting. Sangat penting untuk kita faham ini. Saya bagi contohlah, kalau korang nak kerja. Nak kerja kan? Apakah yang membuatkan korang semangat untuk buat kerja? Ialah korang tahu gaji korang dapat berapa. Lagi tinggi gaji, lagi semangat korang bekerja. Lagi rendah gaji, insya-Allah malas. Dan korang kena tahu juga apa ancaman kalau korang malas-malas kerja. Contohnya kalau 3 hari, 4 hari tak datang kerja, kena potong gaji contohnya. Benda tu membuatkan korang akhirnya akan bersungguh-sungguh untuk kerja. So pada hari ini, noktah yang ketiga ni saya nak kongsi, apakah ganjaran-ganjaran ataupun pahala-pahala yang Allah sediakan untuk orang yang buat dakwah, dan apakah ancaman kalau kita tinggalkan dakwah. Ganjaran pertama untuk orang yang buat dakwah. Kalau kita buat dakwah, kita ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Ganjaran pertama ialah Allah akan tingkatkan iman kita. Kita kan iman kita lemah kan. Saya pun iman lemah juga. Sebab iman kan naik turun. Samalah iman ni sama macam duit. Duit pun naik turun, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap banyak, sekejap sikit. So kalau kita tahu duit kita sikit, kita kenalah usaha atas duit. Kita kenalah kerja dan sebagainya untuk naikkan duit kita. Sebab kita tahu dengan duit yang banyak kita boleh beli macam-macam benda. Sama juga iman ni turun naik. Kalau kita dah tahu iman kita tengah rendah, tengah sikit, kita kena usaha atas iman. Kita kena usaha untuk naikkan iman kita. Sebab kita tahu nak buat amalan-amalan ni bergantung pada iman. Lagi tinggi iman, lagi banyak amalan kita boleh buat. Tapi bila iman sikit, nak buat ibadah yang simple pun kita rasa berat. So sahabat-sahabat sekalian, macam mana cara nak tingkatkan iman? Dakwah. Inilah ganjaran pertama bila kita buat dakwah, Allah akan tingkatkan iman kita. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, iaitu dengan mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran serta beriman pada Allah. So Allah sebut buat apa, mengajak pada kebaikan, cegah kemungkaran, baru Allah bagi iman pada kita. Sebab itulah kalau kita nak Allah tingkatkan iman kita, banyak yang buat dakwah. Ganjaran kedua, apakah ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang buat dakwah ni? Kalau korang semua buat dakwah, ialah Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Yang mana Allah sebut dalam Quran, yaghfir lakum dzunubakum. Untuk orang yang buat dakwah ni,
Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Siapa je tak nak diampuni dosa? Kita ni dah banyak dosa, terutama saya yang banyak cakap ni. Mudah-mudahan bila saya nasihat korang, kongsi-kongsi sharing ilmu dengan korang ni, mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa saya yang banyak ni. Tapi apa yang saya nak sampaikan, bila kita buat dakwah ni, Allah offer tau satu hadiah. Allah ampunkan semua dosa kita. Siapa tak nak? Ini satu offer yang cukup besar. Bukan tu je. Ganjaran yang ketiga untuk orang yang buat dakwah ialah Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Orang yang buat dakwah ni Allah akan masukkan dia ke dalam syurga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir dan Allah akan sediakan untuknya tempat tinggal di dalam syurga. Subhanallah. Dahlah Allah ampun dosa. Lepas tu Allah bagi syurga lagi. Ini satu nikmat yang cukup besar. Nikmat yang keempat, ganjaran yang keempat, ini yang paling best, yang mana Allah sebut dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang buat dakwah ni dekat syurga, bukan sekadar dapat syurga, tapi Allah bagi kita tambahan nikmat yang paling besar. Apakah nikmat yang paling besar dalam syurga? Allah bagi kita melihat wajah Allah. Subhanallah. Yang mana Nabi SAW kata nikmat yang paling besar dalam syurga adalah dapat melihat wajah Allah. Kita ni kadang fikir nak bidadari je kan. Yang lelaki lah fikir nak bidadari je. Perempuan mungkin nak pinggan mangkuk kan. Saya pun tak tahu. Tapi kat syurga ni, apa-apa yang kita minta kita akan dapat. Apa-apa je korang nak minta, korang akan dapat. Apa-apa je. Tapi nikmat yang paling besar, paling indah adalah melihat wajah Allah. Dan orang yang buat dakwah ni, kalau korang buat dakwah, yakinlah pasti dan pasti Allah akan izinkan kita untuk melihat wajahnya di syurga kelak, insya-Allah. Dan apakah ancaman kalau kita meninggalkan dakwah? Ancaman pertama, Allah laknat kita. Naudzubillah. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Allah berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa 'Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Sesungguhnya orang kafir Yahudi dan Israel telah dilaknat oleh Allah melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Kerana mereka telah menderhaka dan selalu menceroboh. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mencegah kemungkaran sesama mereka. Dan perbuatan tidak mencegah kemungkaran itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Nak kata sahabat sekalian, kenapa Bani Israel ni Allah laknat? Kan kita selalu sebut kan, Yahudi laknatullah kan. Kenapa orang Yahudi ni Allah laknat? Kerana mereka meninggalkan dakwah. Mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah kata orang yang tak buat dakwah ni adalah seburuk-buruk perbuatan. Maknanya kalau kita nampak sahabat kita buat maksiat, kita tak rasa apa, kita biarkan. Something wrong. Maknanya kita sedang melakukan perkara yang paling buruk sekali. Ancaman kedua untuk orang yang meninggalkan dakwah, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa lidzalika dha'ful iman." Kalau kamu nampak satu kemungkaran dekat depan mata kamu, hendaklah kamu ubah dengan tangan. Kalau tak mampu, ubah dengan lisan. Kalau tak mampu, ubah dengan hati. Dan perbuatan ubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Bermakna kalau kita mampu, kita tegur dengan tangan, dengan kuasa. Contohnya kita ada kuasa, kita Perdana Menteri contoh, ataupun kita ni ketua kelas, ataupun kita MPP universiti. Kita ada kuasa untuk buat undang-undang, untuk buat peraturan, yang mana bila kita buat peraturan tu orang akan susah untuk buat maksiat. Contohnya kita, biasalah kita kat sekolah kan, pengawas, siapa bawa barang larangan kena rampas. Siapa tak solat dekat surau, bom kena kunci. Itu semua mencegah kemungkaran dengan kuasa lah tu. Siapa yang sodom, satu dom kena denda. Tahu sodom? Solat dalam dom. Ini zaman-zaman sekolah lah. Itu mencegah kemungkaran dengan kuasa lah tu. Siapa bawa barang larangan kena rampas. Ataupun mencuri kena tangkap. Itu semua mencegah kemungkaran dengan kuasa. Kalau kita mampu, ada kuasa buat.
Tapi kalau kita ni tak ada kuasa, cegahlah dengan lisan, cakaplah ataupun tulis nasihat, bimbing dengan baik. Tapi kalau nak cakap pun tak berani. Nak cakap takut terkutuk, nak cakap takut kawan terasa, memang tak mampu nak cakap. Maka sekurang-kurangnya dakwah dengan hati, which is kita kena rasa benci dengan perbuatan maksiat tu. Bukan benci orang tu, benci perbuatan tu. Kan? Hari ni kita bila nampak orang buat maksiat, kita benci orang tu. Kita tak benci perbuatan tu. Kita pun buat dosa tu juga. Kita tak benci diri kita tapi kita benci orang tu. Masalah. Contohnya kita nampak kawan kita tak video pecah. Contoh. Nauzubillah. Nampak kawan kita tak video pecah, kita marah. Tak guna ni budak, ngotong, jijik. Gili dia. Tengok video pecah. Apa benda lah tu kita buka aib dia, cebarkan. Orang macam ni tak boleh pakai. Kita kat rumah pun video pecah je. Itulah masalah. Kita benci orang tapi tak benci perbuatan. Lepas tu bila orang tu berubah, kita ungkit kisah silam orang tu. Lah budak ni tak boleh pakai. Dulu dia macam ni. No. Kita benci perbuatan, bukan benci orang. Sebab orang boleh berubah insya-Allah. Sebab itulah antara tanda iman ialah mencegah dengan hati. Bila nampak maksiat, kita kena benci maksiat tu. Kalau kita tak benci maksiat tu, contohnya kita nampak orang buat maksiat, kita tak rasa apa-apa. Kita relax, letak. Kita macam tak rasa apa-apa pun. Maknanya apa? Iman kita tak ada. Sebab Nabi kata dalam hadis ni, selemah-lemah iman ialah benci dengan hati. Sebab itulah ancaman kalau orang yang meninggalkan dakwah ialah iman dia tak ada. Kalau kita mati dan tu takut-takut kita mati tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Sakit dekat. Ancaman yang ketiga, yang terakhir. Ada banyak lagi tapi cukup-cukup lagi. Orang yang tinggalkan dakwah ni, doa tak makbul. Doa tak makbul. Tu sedih tu. Nak doa dapat jodoh, tak makbul. Sedih. Ya Allah, aku nak kahwin dengan Aminah, ya Allah. Sedih tak dapat. Sebab apa? Tinggalkan dakwah. Ya Allah, aku nak skor exam, tak makbul. Ya Allah, aku nak banyak duit, tak makbul. Sebab apa? Sebab tinggalkan dakwah. Kadang-kadang kita salahkan Allah. Apa lah. Doa, kata kalau doa makbul, dia tak makbul pun. Malas aku berdoa. Sebelum kita salahkan Allah, cuba muhasabah. Kadang-kadang kita sendiri yang banyak buat benda yang menjadi punca doa kita tak makbul. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Wallati nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikunna Allah yab'atsu 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." A'udzubillahi min dzalik. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Wallati nafsi biyadihi." Demi Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajaklah manusia ke arah kebaikan. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Aw la yusikunna Allah yab'atsu 'alaykum iqaban minhu. Sebelum datang satu masa Allah menghukum kamu, Allah bagi kamu satu hukuman. Apakah hukuman tersebut? Summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Bila kamu berdoa, doa kamu takkan dimakbulkan. Bila kamu meminta kepada aku, nescaya aku tidak memberi pada kamu. Dan apabila kamu meminta tolong kepadaku, aku tidak menolong kamu. Nauzubillah min dzalik. Allah bagi amaran, Rasulullah bagi amaran. Rasulullah kata buatlah doa. Sebelum sampai satu masa kita doa Allah tak kabulkan, kita minta tolong Allah tak kabulkan. Sebab itulah kadang-kadang kita sedih. Kita tengok masyarakat dekat Palestin, dekat Syria kena bantai, kena bunuh dengan Israel, dengan Zionis. Kita tak habis-habis Zionis laknatullah, Israel tak guna pun Israel, bodohlah Israel ni. Israel dengan babi sama ni. Macam-macam mencarut dekat Bani Israel tu. Macam-macam. Bodoh lah, macam-macam kita menghina Israel tu. Tapi kita lupa, kita sendiri tinggalkan dakwah, tinggalkan dakwah itulah punca Allah tak tolong umat Islam. Kita nak Allah bantu umat Islam. Kita nak Allah menangkan Islam. Kita nak Islam ni berada di tempat paling atas. Semua orang tunduk pada hukum Allah. Kita nak Islam bangkit. Tapi kita sendiri membuat perkara yang menjadi faktor Islam runtuh. Apakah dia? Meninggalkan dakwah. Ini satu benda yang perlu kita muhasabah sama-sama lah. Cuma noktah yang keempat, yang terakhir. Cuma saya nak bagi tahu. Mungkin orang kata, "Ustaz, macam mana nak buat dakwah Saya dah tahu dakwah tu wajib, tapi macam mana nak buat dakwah?
saya tak pandailah nak buat video-video dakwah. Saya tak pandailah nak bagi ceramah. No. Dakwah ni tak semestinya kena buat video. Dakwah ni tak semestinya kena bagi ceramah. Tak semua orang kena buat apa video-video dakwah tu, tak semua orang. Dah ada orang bakat dia buat video, dia buatlah video. Tapi sebenarnya dakwah ni mudah je. Dekat kawan-kawan boleh. Tak perlu pun buat video untuk kawan. Buat video, hantar kat kawan. Dengarlah video saya ni. Tak perlu pun semangat sangat buat video. Cukuplah datang kat kawan, nasihat dia, bimbing dia. Jangan bash dia. Bimbing, bagi tahu dia betul, mana salah. Lepas tu jangan tegur je. Kadang-kadang kita ni kerja kita tegur je. Nampak orang buat maksiat. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kau tahu tak, benda ni haram. Tengah jogging, nampak couple tengah berjalan, datang, astagfirullah, couple haram, ya Allah. Dah lah tak tutup aurat. Kau tahu tak, tak tutup aurat tu dosa besar. Rasa-rasa kena pukul lah. Kalau tak kena pukul pun, orang menyampah dengan kita. Sebab apa? Sebab dakwah ni bukanlah semata-mata tegur. Kita ni sikit-sikit tegur je. Tak salah. Tapi kadang-kadang nak dakwah ni kena ada strategi. Ada step-step dia. So saya nak ajarlah kepada para akhirat ni macam mana kita nak jadi pendakwah yang baik. So dakwah ni terbagi pada dua. Sarah ni anak-anak kacau. Abi tengah ceramah. Abi pun rindu Sarah. Sekejap memang rasa bagi Chan lah korang. Hai. Hai anak Ustaz. Hai. Nama saya Sarah. Hai Sarah. Okey. Sarah. Kita kena buat dakwah betul. Betul. Okey. Aku dia tadi dah lupa dah point. Okey. Apa benda tadi okey. Step-step macam mana kita nak jadi pendakwah yang baik. So dakwah ni ada dua kategori. Pertama dakwah umum, kedua dakwah khusus. Dakwah umum ni macam bagi ceramah, buat video, bagi tazkirah dekat kelas, buat status kat Facebook, buat tweet dakwah. Itu semua dakwah umum. Penting tak? Penting. Penting sebab kadang-kadang kita tak tahu daripada dakwah umum kita tak tahu siapa yang berubah. Contohnya saya bagi ceramah pada malam ni. Ada 63 orang, 65 orang join. Daripada 65 orang tu mungkinlah tak semua berubah. Tapi mungkinlah adalah seorang tiba-tiba berubah dengan dakwah kita tu. Alhamdulillah. Sebab itulah penting dakwah umum. Kita sebarkan Islam. Dekat TV ke, radio ke, apa-apalah pulang. Macam saya, contoh saya buat dakwah umum, saya buat channel YouTube, saya buat Instagram, saya buat Twitter, buat Facebook, saya buat buku, saya buat lagu. Itu semua dakwah-dakwah umum lah. Dakwah umum ni kalau korang ada bakat, korang buat. Pandai menyanyi, guna untuk dakwah. Pandai menulis, guna untuk dakwah. Pandai berlakon, guna untuk dakwah. Pandai buat filem, buat movie, guna untuk dakwah. Pandai cakap, guna untuk dakwah. Apa-apalah bakat korang, guna untuk dakwah. Bawa doang please. Tolong boleh. Okay, I love you. Okay, bye. Nanti habis belanja gula-gula. Dengan semua orang. Okay dah. Semua orang. Aduh. Dia ni kena cakap belanja gula-gula baru kena pergi. Lepas tu saya kenalah pergi beli gula-gula lepas ni. Kena pergi 7-Eleven. Dia beli mainan telur lah. Kalau gula-gula je tak apa tau. Dia demand nak mainan dia. Tapi kita layan je lah kan. Okay, sambung. First, dakwah umum. Kedua, dakwah khusus. Dakwah khusus ni apa? Dakwah khusus ni, contohnya kita ada kawan. Kita nasihat kawan kita. Itu dakwah khusus lah. Dakwah khusus. Mana kita dakwah secara personal. So, nak dakwah khusus ni yang saya nak ajar. Dakwah umum senang. Kita sampai lah kebaikan ni. Bagi tahu mana betul, mana salah. Tapi dakwah khusus ni yang susah. Nak dakwah kawan kita secara personal lah, susah. So, step pertama sebelum kita nak dakwah, nak tegur kawan-kawan kita tu, benda paling penting adalah kita kena rapat dengan dia dulu. Kena kenal dulu, kena ta'aruf dulu. Sebab tu Hasan Al-Banna mengatakan, asas dakwatuna hub wa ta'aruf. Asas dakwah kita adalah cinta dan berkenalan. Ini kalau tak kenal, tak rapat, tiba-tiba tegur, mana orang tak annoying? Orang kalau macam menyampah, kau ni sikit tegur, kau ni. Tapi kalau kita mulakan dengan kita rapat dengan dia dulu, belanja dia makan, bagi dia hadiah, dengar masalah dia. Ini kita tak tahu apa masalah dia terus tegur. Aku baru clash lah. Itulah aku dah kata couple tu haram. Kau nak.
Relax. Dengar dulu apa masalah dia. Bagi dia faham situasi dia. Sebab kadang-kadang orang buat dosa ni bukanlah sebab dia nak buat dosa. Setakat saya dah jumpa ramai orang yang bermasalah ni bukanlah sebab dia nak buat dosa tu. Tapi dia tak ada orang yang nak betul-betul faham dia. Saya bagi contoh. Dalam 2 minggu lepas. Ini memang betul-betul baru lah. Ada seorang dia duduk kat Penang. Dia datang jumpa saya. Dia nak ubah. Dia cerita semua kisah silam dia. Dia kata dia pernah jual dadah. Kalau kena tangkap tu, memang kena gantung sampai mati. Orang jual dadah kan, kena gantung sampai mati kan. Tapi dia kata banyak kali kantoi dengan polis. Ini jangan cerita orang. Tak semua polis jahat. Polis baik Allah. Tapi ada segelintir yang makan rasuah. So dia kata banyak kali tengah drive, kantoi dengan polis. So time tu dia kata dia baru je dapat RM10,000 jual dadah. Tiba kena tahan dengan polis. Polis tu tanya, kau ada berapa ringgit? Oh, aku dah ada RM10,000. So polis tu ambil RM10,000 dengan sekali dengan dadah-dadah tu polis tu ambil. So bebas. Bukan sekali, dia kata banyak kali. Dia kata banyak kali lah dia accident, lepas tu kantoi ada dadah macam-macam lah. So dia kata dia jual dadah. Lepas tu dia kata dia berzina. Banyak kali dia berzina. Dia kata pulang alik kat Thailand tu sambil jual beli dadah, sambil zina tu normal. Dia kata yelah Ustaz, bayangkan jual dadah sehari dapat RM3-4,000 Ustaz. 3-4 ribu tu nak waktu memang enjoy lah ke perempuan. Dia kata dia punya kelab malam tengok perempuan bogel tu. Dia kata saya geram lah tu kan. Gila lah kau. Lepas tu judi. Dia kata memang judi. Berapa banyak kali judi. So banyak lah kisah-kisah hidup dia yang complicated lah juga. Tapi dia nak berubah dia. Dia kata dia banyak. Dia cerita kat saya dalam keadaan menangis tau. Saya sepanjang dia cerita tu saya diam. Dengar dia kata punya kenapa dia jadi macam tu sebab daripada kecil mak meninggal, bapak function, bapak memang bapak dia jahat lah sebenarnya. Lepas tu kena dia duduk dengan makcik dia garang dia, judgemental, macam-macam lah, panjang kisah hidup dia. Akhirnya saya buat satu kesimpulan, dia bukan tak berubah, tapi dia tak ada orang yang cuba memahami dia. Bayangkan dia dah lama tak jual dadah, tak taubat. Kadang-kadang balik rumah makcik dia, duit tak ada, nak minta duit. Makcik dia kata, ni tak ada duit sebab beli dadah mana? Apa kena judge macam tu? Sedih ni. So, saya kata kat dia, betul ke kau nak berubah? Betul. Okay, first step, kau pindah Shah Alam. So, dia pun, daripada Penang tu, dia ambil semua barang dia pindah Shah Alam. Lepas tu, saya bagi dia kerja lah. Saya kata kat dia, gaji tak banyak. Starting ni saya bagi gaji dalam RM1,200 saya kata. Sebab saya sebenarnya dah cukup staff dah ada 17 orang staff. Tapi terpaksa ambil dia nak tolong member kan. Bukanlah member sangat, baru kenal pun. Sebab kenapa saya bagi dia kerja? Sebab dia ada hutang Along pula. Along kejar dia sampai panjanglah cerita. So akhirnya kesimpulan saya nak cakap, bila kita tahu background seseorang, bila kita rapat dengan dia, kenal, faham situasi dia, kita akan mudah untuk memberi nasihat yang sesuai untuk dia. Tapi kalau kita tak kenal, tak rapat, sebab itulah kita mudah untuk menjadi orang yang judgemental. Cepat sangat hukum neraka orang. Cepat sangat kata kau ni tak ada harapan nak masuk syurga. Cubalah faham orang sikit. Sebab tu nak jadi pendakwah yang baik dalam dakwah khusus ni, step pertama kita faham orang. Kenal dia, rapat dengan dia. Bagi dia percaya pada kita. Barulah bila dia dah percaya pada kita, kita mudah nak sampaikan pada dia. Dan ingat, dakwah ni bukan semata-mata tegur. Tegur orang senang. Tapi nak bimbing orang tu susah. Bimbing, ajar dia step by step. Macam kawan saya ni, memang dia baca Quran, fail, tak erti langsung. Saya kata kat dia, kau okey tak? Aku ajar kau dari Iqra' 1. Okey Ustaz. Iqra' 1 pun ikut. Saya dah tak ada benda nak malu dah. Selama ni saya ego, malu sangat. Sekarang ni saya nak buang tanda sifat malu saya. Sebab saya nak berubah. Dan dia belajar banyak daripada Iqra' 1. Umur dia sekarang 28 tahun. Umur sama dengan saya. Tapi itulah, kalau kita dalam dakwah khusus ni, kita janganlah kita dakwah tegur, tapi kita tak cuba nak faham orang. Sebab itulah, nak menjadi pendakwah yang baik di antara kawan-kawan, cuba kenal diorang betul-betul, faham situasi diorang, dan jadilah seorang pembimbing dan pendakwah yang betul-betul nasihat dia step by step sesuai ikut keadaan dia. Wallahu a'lam, itulah
tips-tips untuk menjadi pendakwah yang hebat. Dan saya nak mengajak diri saya daripada korang semua untuk sama-sama kita berganding bahu dalam mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Gunalah segala bakat yang kita ada untuk sama-sama ajak orang ke arah kebaikan. Walaupun kita sendiri banyak dosa, itu bukan alasan untuk kita meninggalkan dakwah. Ingat, saya akhiri dengan satu ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mencintai kamu. Maknanya kalau kita ni cinta Allah, kita buktikan cinta kita pada Allah dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Nescaya Allah akan mencintai kita. Dan sunnah Nabi SAW yang paling agung, yang paling besar adalah mengajak manusia kepada Allah SWT. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah kata tidak ada sebaik-baik perkataan melainkan berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Itulah sebaik-baik dan semulia-mulia amalan yang Allah sangat cinta. Dan mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama menjadi pendakwah yang baik, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. So nak Q&A, nak tanya soalan apa-apa bolehlah tanya. Wallahu alam. Saya serahkan kepada Syed Ismail. Baiklah, terima kasih Ustaz. Okay, Alhamdulillah, daripada ceramah Ustaz ni kita dapat banyak betul kan pengisian yang boleh daripada ceramah Ustaz tadi. Semoga so macam tadi yang saya dapat maksudnya selama ni orang cakap macam Ustaz tadi cakap kan, banyak alasan dakwah tu, macam kebanyakannya memang itulah selalunya alasan yang normal orang bagi. Macam Ana tak boleh dakwah, Ana sebab banyak dosa, Ana sebab bukan perfect, Ana sebab bukan orang agama. Maksudnya seperti pendengar Ustaz tadi, maksudnya dakwah ni bukan alasan, ia sebuah kewajipan. Di mana sebuah kewajipan tu kita perlu buat sebagai umat Islam. Okey, seterusnya kita akan mulakan sesi Q&A. Sekiranya ada siapa yang ingin mengajukan soalan, bolehlah buka mic dan terus bertanya kepada Ustaz atau menulis soalan anda di ruangan message dan insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan anda. Okey, silakan siapa yang ingin tanya. Sebelum Q&A ni, saya nak ucapkan terima kasih lah. Saya kagum sebenarnya. Kalau saya jadi korang pun belum tentulah saya sanggup duduk depan phone, duduk depan laptop nak dengar ceramah. Baik tidur je. Tapi subhanallah, korang ni power. Bukan dapat duit pun datang program ni, tak ada orang paksa pun. Tapi korang nak juga dengar majlis-majlis begini. Moga Allah kurniakan syurga pada korang semua, insya-Allah. Amin. Habis. Takbir tu. Lagi-lagi laki. Ya, Laki dah lah susah belum macam ni. Tapi power lah korang. Membanggakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, soalan. Ya, Ustaz, saya ada soalan. Okey, soalan pertama. Okey, kalau contoh macam Ustaz tadi cakap kan, dakwah personal lah kita sendiri berhadapan dengan orang tersebut. Macam itu Ustaz cakap nak dakwah personal kita perlu kenal seseorang tu. Tapi Ustaz, contoh macam saya, saya nak dakwah orang ni tapi orang tu bukan berada dalam kalangan saya. Maksudnya contoh macam junior-junior saya ke atau senior-senior saya. Saya cakap, saya tak pergi kat dia tapi saya pergi kat kawan-kawan dia, cakap, bang, abang ni sekian. Boleh tak abang ni? Adakah saya telah buka aib atau saya telah melakukan dakwah? Soalan yang kedua, adakah tekanan mental atau contoh macam perbuatan bunuh diri ni, macam orang cakap kan kalau berlaku kes bunuh diri ni, orang akan cakap orang tu lemah iman. Kadang saya ada nampak ada setengah respon, dia cakap tak baik cakap orang lemah iman, kita bukan tahu pun. Adakah betul Ustaz macam orang bunuh diri ni automatik dia iman dia lemah? Okey, itu saya. Okey. Pertama sekali, bila kita nak dakwah junior tapi mungkin kita ni tak kenal dia sangat, lepas tu kita pergi cerita dekat kawan dia, kau tahu tak ada seorang ni dia buat sekian, kau tolong tegur dia sikit, macam tu kan. So adakah benda tu dikira buka aib kan? Okey, macam ni. Pertama bila kita nampak kesalahan seorang, sekiranya kesalahan yang dibuat oleh orang tu adalah kesalahan yang terang-terangan, yang orang semua tahulah dia buat benda tu, so tak ada masalah pun kalau kita nak suruh orang tegur dia. Tak ada masalah, boleh. Itu tak dikira buka aib sebab orang tu pun dah buka aib dia sendiri. Dia buat dosa terang-terangan. Tapi kalau dosa tersebut orang tu buat seorang-seorang, contohnya dia tengok video ucap seorang-seorang, contohnya
Dia memang malu dengan benda tu. Dan orang tak tahu pun. Dan dia memang menyesal. Dia, contohnya, dia memang ketagih benda tu. Dia dah usaha nak tinggalkan. Tapi tiba-tiba terkantoi pula dengan kita. Lepas tu kita pergi cerita kat orang. Weh, dia ni tak video hijau. Aku tegur dia sikit. Itu dikira buka aib. Sebab itulah kalau kita nampak aib seseorang, kalau boleh, kita sendiri yang tegur. Ataupun kalau kita tak mampu nak tegur, kita doakan. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi tahu orang, takut-takut tersebar benda tu. Padahal dia dah usaha dah tutup aib dia. Apa? Gambar belakang kuda siap. Okey, yang kedua tentang isu depression, lemah iman. Seorang tu seret kan? Masyad. So, sebenarnya depression ni bukanlah tanda lemah iman. Tak. Kadang-kadang orang yang iman tinggi pun diuji juga dengan depression. Kawan saya hafal 30 juzuk, solat tak pernah tinggal, rajin buat dakwah. Diuji juga dengan depression. Sebab depression ni ada macam-macam faktor lah. Mungkin faktor keluarga. Kita pun tak tahu background dia macam mana. Mungkin ada kematian dan apa-apa lah, kita pun tak tahu. So, jangan mudah-mudah judge orang kata kau ni depressed tak lemah iman. No. Kata-kata macam tu tak membantu pun dia untuk sembuh. Alah, macamlah iman kau tinggi sangat. Depression ni adalah satu penyakit. Sama lah macam kanser, sakit buah pinggang, demam. Adakah kanser sebab lemah iman? Tak. Adakah demam sebab lemah iman? Kawan kita tengah demam, tengah sakit. Kau ni sebab lemah iman. No. Dah sakit. Benda tu ujian lah. Benda tu ujian. Kita akan mudah untuk bangkit dan kuat. Tapi bila tak ada iman, itu yang akhirnya mudah nak bunuh diri. Ramai orang bunuh diri sebab apa? Sebab dia dah tak ada tujuan hidup. Dia rasa dengan bunuh diri itu masalah dia selesai. Sedangkan orang yang beriman, orang yang ada iman, nampak tak peranan iman? Orang yang ada iman, dia tahu. Kalau dia bunuh diri, masalah tak selesai. Sebab hidup ni bukan kat dunia je. Hidup kat dunia kejap je. Dekat akhirat tu kekal abadi. So kalau dia bunuh diri, ada masalah yang lebih besar dekat akhirat ni. Orang yang ada iman, dia akan cuba elakkan bunuh diri. Sebab itulah kalau kita tengok orang kafir, banyak yang depressed bunuh diri. Banyak gila. Tapi orang Islam, kurang kes bunuh diri kalau depressed. Ada, tapi kurang. Nampak tak peranan iman dalam hidup? Pun begitu. Bila kawan-kawan kita kata nak bunuh diri, janganlah bantai dia. Kau ni tak ada iman. No. Support lah biar sikit. Kadang-kadang dia cakap tu bukanlah apa, dia nak perhatian kita, dia nak kita faham dia nak bantuan. Dia nak bantuan. Ini dia tengah nak bantuan, kau pergi bantai. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Sebab tu saya cakap Allah SWT berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Dalam nak dakwah, nak nasihat kawan kita, guna cara yang hikmah dan kata-kata yang baik. Ini kalau kita judgemental je, kadang-kadang disebabkan judgemental kita itulah akhirnya dia lagi rasa nak bunuh diri. Apa kita nak jawab kepada Allah kalau dia bunuh diri? Sebab itulah baik mulut, hati-hati dengan mulut kita. Walaupun atas nama dakwah pun, kalau kita salah cakap, takut-takut benda itulah yang membuatkan dia semakin depressed. Support. Kalau korang ada kawan-kawan yang depressed ni, support. Support dia. Bimbing, doakan dia. Faham dia. Kepada yang depressed pula, janganlah selesa dengan depressed tu. Berjuanglah untuk sihat. Macam demam. Kita tak boleh selesa dengan demam. Dah tahu demam, usahalah untuk sihat. Dah tahu kanser, buatlah kemoterapi ke apa ke. Usaha untuk hidup, usaha untuk sihat. Jangan selesa dengan kesakitan. Tapi ramai orang yang depressed, dia nampak tak ramai lah, ada sedikit orang yang depressed. Dia bersenang lenang dengan depressed tu. Bila orang tegur, tak, aku depressed. Kau tak faham aku. Dia salah kau. Padahal orang nak tolong dia. Dia yang memilih untuk tak nak ditolong. Benda ni pun satu masalah. So, nasihat kepada orang yang depressed, berjuanglah untuk sihat semampu yang mungkin, insya-Allah. Okay, soalan selanjutnya. Panjang pula jawapan. Okay, baik Ustaz. Ini soalan daripada Syairul Irul. Dia tanya, Ustaz, andai satu hari nanti seseorang tidak sempat nak sampaikan kewajipan dakwah, adakah cara terbaik kita nak sambung dakwah seseorang? Macam mana? Tak faham tak lah. Explain sikit. Saya baca soalan dia, andai satu hari nanti seseorang tak sempat nak sampaikan kewajipan dakwah,
adakah cara terbaik kita nak sambung dakwah seseorang? Bila kita tak mampu nak sampaikan dakwah tu? Sebenarnya kalau kita tak mampu nak dakwah, sekurang-kurangnya kita berdoa. Doa tu pun satu dakwah juga. Kadang-kadang ni kita semangat tegur orang, tapi kita tak pernah pun doakan hidayah untuk kawan-kawan kita. So, sebab tu kalau kita tak mampu nak nasihat, maka dakwahlah sungguh-sungguh supaya Allah bagi hidayah pada diri kita dan pada orang lain. Contohnya, Nabi SAW dan sahabat-sahabat tak berani nak dakwah Umar. Umar Al-Khattab kan gangster Mekah kan, ganas. Memang ganas gila. Semua orang takut lah. Umar Al-Khattab tak ada seorang pun dakwah. Nabi pun tak pernah ajak Umar masuk Islam. Tak pernah. Tapi apa Nabi buat? Nabi doa. Ya Allah, kau kuatkanlah Islam melalui dua Umar. Sama ada Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. Abu Jahal pun nama dia Umar juga. So akhirnya Allah makbulkan doa Nabi. Allah bagi hidayah pada Umar Al-Khattab. Dan akhirnya Umar Al-Khattab menjadi orang yang cukup hebat, menjadi khalifah kedua. Poin dia adalah, kalau kita tak mampu nak nasihat kawan kita, sekurang-kurangnya kita dakwah sungguh-sungguh supaya Allah beri hidayah pada dia, moga Allah ampunkan dosa dia. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang pun doa ni, kuasa doa ni lagi hebat daripada 1000 kata-kata. Kadang-kadang kita marah kawan kita, kau ni aku tegur tak nak berubah, apalah hati keras. Tapi kita lupa nak doakan kawan kita. Kita ingat kawan kita berubah tu sebab hebat sangat nasihat kita. No. Orang berubah bukan kita hebat. Bukanlah sebab ayat kita power bombastik. No. Orang berubah semata-mata kerana Allah buka hati dia. Allah yang bagi hidayah. Sebab itulah kalau kita faham benda ni, kita akan lagi banyak berdoa sahabat-sahabat kita. Wallah. Baik Ustaz, terima kasih. Untuk soalan seterusnya daripada Halim Aziz. Salam Ustaz, saya nak tanya. Kanak-kanak sekarang sudah pandai dengan teknologi. Oleh itu, memang menjadi banyak cabaran kepada guru-guru apabila dia bertanya soalan mengenai isu semasa. Ustaz ada tips tak untuk overcome masalah ini? Dia bagi saya benda ni a bit panjang kalau nak ulas sebab dia dah masuk isu parenting. Macam mana bapak-bapak kita didik kita, macam mana nak mendidik anak supaya itu tidak terlalu ataupun pandai memilih teknologi. So saya punya nasihat je lah. Teknologi ni macam pisau. Pisau ni dapat dekat tukang masak, dia guna untuk masak. Dapat dekat perompak, dia guna untuk merompak. So bukan pisau tu yang salah. Yang salah tu adalah orang yang guna untuk cari kesalahan. Sama lah macam teknologi. Dapat dekat orang baik, dia akan guna untuk kebaikan. Dapat dekat orang jahat, dia guna untuk maksiat. So internet ni sebenarnya satu nikmat lah Allah bagi. Teknologi ni satu nikmat. Kita boleh gunakan teknologi untuk sebarkan dakwah macam-macam. Sebenarnya hatta sebenarnya nak dapatkan ilmu sekarang ni daripada YouTube pun boleh dapat macam-macam. Hari ni dah ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz yang rakam video dakwah dia, ceramah dia, kita boleh tengok. Hatta ada satu ustaz tu saya suka sangat. Dia ada rakam dan dia buat playlist. Tafsir juzuk 1, tafsir juzuk 2, tafsir juzuk 3 sampai juzuk 30. Lepas tu dia ada sirah 25 Rasul daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Detail. Macam-macam saya suka dengar dia punya tu. So saya kadang-kadang saya buat nota. Nak kata sekarang ni kita boleh pilih untuk nak gunakan teknologi ke arah kebaikan ataupun nak gunakan teknologi untuk buat benda-benda tak guna. Gay lah, ada apps gay sekarang kan. Hajar tu kat YouTube keluar iklan gay. Hari tu ada saya dapat orang di Instagram saya. Tak tahulah syarikat apps gay ni lah. Kata, hello Mr. Admin, kami daripada apps ni ingin mengajak awak untuk iklankan apps kami. Untuk pengetahuan, apps kami ni adalah kemudahan untuk menghubungkan pasangan-pasangan gay. So kalau awak sudi untuk menjadi model kami ataupun duta kami, bolehlah Roger, duit kami akan bagi. Aku tergelak kat benda tu, tak guna punya gay. Tapi itulah, kalau lah kita boleh pilih lah nak gunakan teknologi ni untuk benda baik atau benda buruk. So akhirnya apa yang kita boleh buat ialah kita beri kesedaran kepada anak-anak muda sekarang. Dan kita sebab tu saya cakap, gunakan media sosial untuk dakwah kalau boleh. Gunakan media sosial untuk dakwah. Bila ramai orang buat dakwah di media sosial, akhirnya gelombang dakwah tu akan bersama-sama naik dan akhirnya akan ramai orang terinspirasi untuk buat dakwah. Sebab kita nak melawan arus
pelik-pelik ni a bit tough sebenarnya. Tapi insya-Allah kalau kita usaha sama-sama, insya-Allah Allah akan bagi hidayah pada diri kita dan pada seluruh umat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih. Okay, untuk soalan seterusnya daripada Muhammad Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Kalau dalam kalangan keluarga kita yang jenis memang baran dan tidak pandai menjaga solat, macam mana nak overcome or nasihat dia Ustaz? Itu soalan dia. Macam mana nak? Ini soalan paling susah sebenarnya. Soalan macam mana nak dakwah kawan yang kafir, macam mana nak dakwah kawan yang panas baran, macam mana nak dakwah kawan yang kita dah ajak banyak kali untuk solat dia tak nak solat, macam mana nak dakwah kawan yang tak begitu lucah, macam mana nak dakwah kawan yang tak tutup aurat. Benda ni paling susah sebab soalan dia umum sangat. Sebab itulah akhir ni saya boleh bagi tips lah. Allah SWT kata, ayat yang saya kongsi tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah dengan hikmah. Hikmah tu apa? Hikmah tu bijaksana. Bijaksana tu apa? Bijaksana tu sesuai ikut keadaan lah. Kalau keadaan tu perlu tegas, tegaslah. Kalau keadaan tu perlu marah, marahlah. Kalau keadaan tu perlu lembut, lembutlah. Kalau keadaan tu perlu sabar, sabarlah. Kalau keadaan tu perlu penjara, penjaralah. Kalau belum habis lagi. Kalau keadaan tu kena tengok keadaan lah. Sebab itulah saya punya pesanan dalam nak dakwah keluarga kamu tengok keadaan dia macam mana. Dia ni orang yang macam mana. Kalau dia ni orang yang cakap kalau dakwah tu mengamuk apa, so kita sabar, kita mungkin kena banyak dakwah melalui perbuatan kita, akhlak kita. So kesimpulan dia macam mana nak dakwah ni saya tak boleh nak bagi tahu secara detail sebab setiap orang berbeza cara nak dakwah. Sebab tu saya kata poin penting sebelum nak dakwah, kenal orang tu, kenal mad'u kita. Dan buat keputusan apakah cara yang paling baik untuk dakwah tu. Wallahu a'lam. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya daripada Hafiz Haziq. Ustaz, adakah dakwah boleh dijadikan alasan untuk terlibat dengan dosa? Contohnya, kita masuk kelab, rumah pelacuran, konsert atas alasan mahu berdakwah. Tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Nak dakwah ni ikutlah cara yang Nabi tunjuk. Dan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Bahaya tau kalau kita mencampur adukkan hak dan batil. Ni nanti apa jadi? Dan ulama kata idza ikhtalatal haqq wal batil ghalaba al batil. Kalau kita campur adukkan hak dan batil, yang akan menang ialah batil. Contoh, ada kawan saya cerita yang muda-muda dulu dia pernah buat trip dakwah yang mana persatuan tu bawa budak-budak ni, budak-budak baru masuk universiti ni, korang-korang dah dakwah, diorang bawa pergi pusat pelacuran. Lepas tu tunjuk, inilah tempat pelacuran, banyak tanggungjawab kita sebagai orang agama. Semenjak pergi pusat pelacuran tu, sampai sekarang dia kata dia teringin nak try pelacur sebab dah tahu tempat. Ni bahaya ni. Contoh lain, nak buat movie dakwah, filem dakwah, drama dakwah, tapi dalam tu ada pelakon tak tutup aurat contohnya. Kononnya okey, time zaman jahat pelakon tu tak tutup aurat. Dekat video tu tunjuk kelapin orang seksi semua. Lepas tu bertaubat baru buka tudung. Kononnya nak dakwah dalam filem lah kan. Tak boleh. Sebab bila orang tengok, orang tu tengok maksiat, orang tu tengok aurat. Orang teringin penafsir dosa. Sebab itulah ulama kata kalau kita campur adukkan hak dan batil, yang akan menang adalah kebatilan. So kalau nak buat kebaikan, jangan campur adukkan kebatilan. Kalau tidak, rosak. Wallahu a'lam. Lagi ada soalan last? Okay, ada siapa ingin tanya soalan lagi? Aidit. Betul ke orang kata dekat universiti ni dah boleh cari pasangan hidup? Mohon penjelasan.
Boleh je kalau korang nak cari pasangan hidup, boleh je, tak ada masalah. Tapi cara nak cari pasangan hidup mestilah guna cara yang betul. Janganlah orang berikhtilat pula, couple pula, berchatting-chatting, calling-calling, dating, semua dosa lah. Nak cari pasangan hidup, cari dengan cara yang betul. Contohnya simple je, nak cari pasangan hidup ni simple je. Contohnya lah kalau korang suka sama perempuan dan korang rasa korang dah bersedia nak kahwin, apa nak buat? Research lah. Simple je nak research. Sama ada suruh cikgu-cikgu ataupun suruh keluarga kita tanya perempuan tu, Assalamualaikum, ada orang research saya wakil kepada orang tersebut. Yang mana dia tanya, awak ni dah berpunya ke? Dah ada orang tunang ke apa? Sebab kalau belum, ada orang ni dia nak kahwin. Research. Research ni kalau boleh guna orang ketiga tau. Guna orang tengah. Kalau tidak, maruah kita akan jatuh kalau kena reject. So Islam nak jaga maruah. Guna orang tengah. Contohnya Khadijah nak lamar Nabi, guna Maisarah. So kalau perempuan tu kata, saya pun sebenarnya nak kahwin juga, belum ada calon lagi, belum ada sesiapa risik. So siapa orang tu? Orang tengah tu kan yang nak risik kau ni Syamsul. So perempuan ni kenal siapa Syamsul. Lepas tu dia cakap, nampak, okey, saya rasa saya berminat untuk nak cuba berkenalan. So baru pergi step seterusnya, ta'aruf. Tapi kalau time risik tu kena reject, move on je lah. Simple. Dia yang susah nak move on tu bila couple bagai school, lepas tu dah harapan dah bermenung tinggi, lepas tu clash. Itu yang boleh jadi gila tu. Tapi bila guna cara Islam ni, insyaAllah mudah nak move on. Risik, perempuan tu dah tak nak, settle lah, cari orang lain. Tapi sekiranya perempuan tu tak nak, ataupun perempuan tu boleh je risik lelaki, tak ada masalah pun. Macam Khadijah risik Nabi tu, tak ada masalah. So guna step seterusnya, ta'aruf. Nak ta'aruf tu pun kena ada orang tengah juga. Mak ayah kita kalau ada mahram, ta'aruf. Time tu lah nak tanya apa-apa, tanyalah. Dah ta'aruf semua, rasa perempuan ni baik untuk aku, lelaki pun baik untuk aku. Lepas tu teruslah bincang dengan family. Set kahwin nak dia, mungkin kahwin lagi 2 tahun. Hantaran sekian-sekian. Sepanjang tu kumpul lah duit, prepare lah. Lepas tu kahwin. Sepanjang tempoh sebelum kahwin tu wajib bagi ikhtilat. Tak boleh guna alasan tu kami dah tunang, kami ni nak kahwin, sebagai alasan kita call dia, video call dia, tukar-tukar gambar. Itu yang sampai tukar-tukar gambar tu, sampai macam gambar lucah tersebar tu. Malah aku sebut benda tu. Apa kes dah. So sebab tu lah, kalau dah ready nak kahwin, atur langkah guna cara yang Islam ajar. Saya pun tak nak cerita panjang lebar sebab ni bukan khusus kahwin. Tapi secara asas pun macam tu lah. Wallahualam. Baiklah, terima kasih. Semoga selera idea kita dapat jumpa orang yang insyaAllah yang sesuai baginya. Baiklah, terakhir sesi Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah program ceramah Usrah pada kita pada malam ini. Sebelum kita bersurai, saya ingin menjemput Ustaz Adin Roslan untuk memimpin bacaan doa buat kita semua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, wal walidina, maka ampunkanlah dosa mak ayah kami, warhamhum kama rabbawna shighara, dan kau rahmatilah ibu ayah kami seperti mereka merahmati kami, menyayangi kami ketika kami kecil dahulu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa semua orang Islam, semua orang beriman, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri kami hidayah ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak ampun kami, wa tarhamna, dan sekiranya Engkau tidak merahmati kami, nakunanna minal khasirin, nescaya kami akan masuk di kalangan orang-orang yang zalim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berilah kami syurga dan redha-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan Kau selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia dan Engkau suka mengampunkan, maka ampunkanlah kami. Ya Allah, ya Rahmat, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Amin amin ya rabbal alamin. Jutaan kasih diucapkan pada Ustaz Adil Roslan yang sudi meluangkan masa untuk menyampaikan ceramah pada malam ini serta memimpin bacaan doa seperti tadi. Semoga juga terima kasih pada rakan-rakan yang sudi meluangkan masa. Anda tahu mungkin last ni ada banyak assignment, tapi alhamdulillah Allah bagi masa, bagi peluang untuk kita dengar ceramah pada malam ini. Semoga yang hadir pada malam ini dapat mengamalkan telah disampaikan oleh Ustaz. Okey, sebelum kita bersurai betul-betul, boleh ke nak minta semua buka kamera untuk sesi bergambar sebagai tanda-tanda kenangan? Boleh ke macam mana? Boleh kejap jom. Boleh tak? Okey, nanti yang tangkap gambar tu boleh siap sedia. Nanti kira lah. Okay, semua ready? Okay, sudah ready insyaAllah. 1, 2, 3. Okay, dah. Dapat dah? Okay, bye. Terima kasih semua. Sudah dapat insyaAllah. Terima kasih Ustaz. QR code. Kehadiran QR code kehadiran. Tolong share. Okay, akhir